Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melihat pada ayat yang ke 11 daripada surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, maka janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi, maka mereka akan menjawab, sebenarnya kami ini membuat kebaikan, kami ini melakukan kebaikan. Sebenarnya mereka itu melakukan keburukan tetapi mereka tidak mengetahui. Ini adalah lanjutan daripada kuliah kita yang lalu, iaitulah golongan munafiqun ni tak terasa bahawa apa yang dibuat tu merupakan satu kejahatan. Bahasa Arab kalau sebut perkataan ifsad, dilawan daripada islah. Ifsad ni maknanya maknanya adalah melakukan kerosakan. Islah pula adalah melakukan kebaikan. Sebagai contohnya, kita dekat satu organisasi macam surau di tempat kita ni, sama ada kita ni berbuat baik kepada surau ataupun kita tak buat apa-apa ataupun kita buat jahat, yang mana satu. Surau ni dah miliki sebagai contohnya organisasi sendiri, dah ada kebaikan-kebaikan dia buat, program-program yang dia buat. Kalau kita tak mampu nak menambah baik, maka diam saja, tak payah cakap tentang apa-apa kelemahan yang ada. Tetapi ada setengah golongan yang disuka untuk dah dia tak buat baik, kalau dia pun tak mengapa, dia pergi bising pula, menceritakan keaiban, keburukan, kekurangan. Inilah dia sifat yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam umpamanya kita dikejutkan berita kehilangan kapal terbang, pesawat. Kalaulah kita ada ruang untuk melakukan apa jua kebaikan kepada keluarga ke, berdoa untuk orang Islam supaya selamat ke, doa kepada untuk bukan Islam supaya dapat hidayah ke, itu satu kerja yang mulia, yang baik. Kalau kita tak mampu apa, kita diam saja. Tapi ada pihak yang kerjanya ifsad, mufsidun macam munafiqun ni, kerjanya menebar-nebarkan fitnah, mencari-cari perkara-perkara keburukan untuk ditimbulkan, padahal perkara-perkara itu belum tentu benar, spekulasi. Maka begitu juga dalam konteks ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan golongan munafiqun ni, dia suka untuk melakukan kejahatan. Lagi satu contoh, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dekat kampung anda ada satu telaga yang sangat bermanfaat bila berlaku kemarau macam sekarang. Maka di kalangan mereka yang melakukan islah, dia pergi ke telaga tu, dia tolong buat kerusi tepi supaya orang nanti nak mengambil bahagiannya, mengeluarkan air boleh duduk rehat. Mungkin diperbaiki tembok tersebut supaya orang anak-anak tak jatuh ke dalamnya. Mungkin dibuat penutupnya supaya benda-benda luar tak masuk ke dalam. Itu adalah kerja muslih. Kalau tak buat apa-apa, diam sajalah, tak payah buat apa-apa. Tapi golongan munafiqun ni dipersamakan oleh Allah dalam ayat yang sedang kita bacakan. Dia pergi tabur racun pula dalam telaga tersebut. Ya, jadi ada tiga jenis manusia dalam menghadapi sesuatu situasi. Jadi Allah SWT menegur kat sini, kalau engkau tak buat kebaikan ataupun tak mampu nak buat apa, jangan lakukan kejahatan. Tetapi golongan munafiqun, dia tak boleh nak berdiam diri, sentiasa mencari tempat, ruang, peluang untuk melakukan kejahatan kepada Nabi dan kepada umat Islam. Jadi inilah sifat yang Allah SWT sangat benci. Gitu juga kalau ada sifat seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita kena buang daripada diri kita. Manakah mungkin kita duduk kat satu tempat, semua orang mengatakan kita tak betul, maka memang sebenarnya kita tak betul. Kalau ada seorang dua yang tak senang kita, mungkin atas dasar tertentu, mungkin kompetitor kita dalam bisnes, mungkin orang yang rekod daripada dulu yang memang tidak baik dengan kita, mungkin ada personal problem dengan kita, itu tak mengapa. Tapi kalau kita duduk satu tempat, semua orang menceritakan keburukan kita, maka nampaknya memang kita yang tidak betul. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat yang Allah gambarkan kat sini, jangan lakukan ifsad, jangan lakukan kejahatan, kerana dia sifat munafiqun. Mana kekurangan kita tampung. Jangan kita bertanya kepada orang keliling kita, apa peranan surau ni kepada kita, apa peranan organisasi kepada kita, apa sekolah ni buat untuk anak-anak kita. Jangan tanya macam tu. Sebaliknya kita kena persoalkan diri kita, apa kebaikan yang boleh aku buat kat sini ya?
Apa manfaat yang boleh aku datangkan ke tempat ini? Bagaimanakah aku boleh berada kat sini dalam keadaan orang rasa senang sangat dengan aku? Kehilangan aku dirasai. Ya, bila aku tiada di tempat ini, mereka akan menyebut-nyebut tentang kebaikanku. Bila aku mati besok, anak cucu cicit akan menikmati sum'ah, reputasi yang baik yang pernah aku tinggalkan. Jadi ayat ini, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, janganlah baca setakat baca. Cuba kita adaptasikan dengan diri kita. Kita cuba laksanakan dalam hidup kita supaya kita jadi orang beriman yang sebenar-benarnya. Jangan sibuk untuk mencari aib orang, sibuklah untuk menghisap dan mencari kelemahan diri sendiri agar dapat diperbaiki. Kerana semua orang yang mati nanti dia akan menyesal, kerana dia tahu banyaknya detik-detik mutiara yang berharga yang telah diabaikan masa kat dunia dahulu. Barulah dia sedar, kalaulah dia menyebut satu kalimah Allah, maka darjatnya ditinggikan ke akhirat. Satu darjat disebut oleh Ibn Abbas, umpama kita berada kat bumi dan kita melihat bintang yang jauh di ufuk timur, itulah dia satu darjat yang ditinggikan oleh Allah di akhirat kelak. Maka sifat munafiqun ni satu sifat yang bahaya, menzahirkan iman tetapi membatinkan kufur. Alangkah banyaknya mereka seperti ini yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Golongan munafiqun yang inti hadis, kemudian yang mengkafir-kafirkan orang, golongan ahbash. Ini satu puak yang timbul untuk mengkafirkan orang saja kerjanya. Ini golongan munafikun akhir zaman. Kita bimbang, kalaulah ada perasaan benci kita kepada orang Islam, patutnya kita koreksi, bukan kita pergi timbulkan huru-hara, fitnah dan sebagainya. Golongan kafirun, musyrikun, nasraniun, nasara dan sebagainya sibuk memperbanyakkan bilangan ahli mereka. Tetapi kita orang Islam saling kufur, mentakfir satu sama lain, menghalau orang keluar daripada millah, seolah kita seorang sahaja yang layak masuk syurga, seolah syurga neraka tu milik kita. Jadi ini juga satu bahana virus kepada nifaq yang kita kena awasi daripada menimpa diri kita dan juga masyarakat dan anak isteri, keluarga. Kita mohonlah kepada Allah SWT. Dalam lanjutan ayat berikut kita akan lihat lagi mengatasi penyakit ini, dan surah yang panjang namanya surah Al-Baqarah ini satu persatu Allah huraikan, ya, virus nifaq, virus kufur, supaya kita dapat suburkan iman balik semula. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.